Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syirah Nizam. Ini Bicara Naratif. Kami bersiaran di saluran berita RTM menerusi My Freeview 1, 2, 3 dan TV1. Sekiranya anda ingin menonton kami di media sosial, anda boleh cari kami di Facebook Siaran Berita RTM dan 5 Bicara. Hari ini tarikh yang cukup bersejarah, 28 Disember pada 57 tahun yang lalu, 28 Disember 1963 merupakan hari di mana televisyen diperkenalkan di negara kita, dan melalui platform televisyen ini juga dapat menyatu padukan rakyat, dapat memberi maklumat yang sahih buat rakyat Malaysia. Semoga televisyen kekal relevan dalam dunia siaran ini. Bila kita berbincang mengenai naratif rakyat, kami sentiasa bersedia untuk mengangkat apa sahaja isu atau perbualan yang memberi perhatian kepada isu semasa atau masalah yang dihadapi rakyat. Dan hari ini kami memilih waspada kepalsuan di media sosial sebagai tajuk utama perbincangan malam ini. Malam ini saya bersama dengan Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MC. Apa khabar Tuan? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih juga jemput saya untuk berada dalam rancangan ini, dan saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada RTM selama 57 tahun ya. Selama televisyen berada dalam negara kita, RTM menjadi peneraju utama dalam menyampaikan maklumat dan menghiburkan rakyat Malaysia. Baik, kalau kita bincang dari segi evolusi televisyen itu, pada awalnya hitam putih, kemudian berwarna, kemudian HD. Seiring dengan teknologi berkembang, begitu wujudnya internet. Bila berlaku wujudnya internet, ramai penggunanya, ramai juga yang berminat menggunakan platform ini sebagai perniagaan dan sebagainya. Tapi pada awalnya kita nak cakap berkenaan dengan isu jenayah atau apa-apa perkara permasalahan yang berlaku dalam media sosial ini, ia bergantung juga pada pengguna itu sendiri. Kawalan dari segi aktiviti dan sebagainya. Dari pihak MC sendiri, pada awal mengesan jenayah-jenayah cyber ini pada bila? Okey, pada kita lihat perkembangan teknologi yang pesat. Sebenarnya internet ini mendemokrasikan maklumat. Sebagai contoh media penyiaran, di peringkat media penyiaran, kita lihat kumpulannya ataupun kawalannya sangat rapi dari aspek satu, pelaburan untuk mewujudkan siaran televisyen ataupun stesen televisyen. Yang kedua, untuk penyediaan kandungan. Dari segi satu, infrastruktur untuk membangunkan stesen televisyen sangat besar. Yang kedua, dari segi penghasilan kandungan itu, dia terkawal dari segi ada editornya, ada produsernya. Jadi dari situ kita lihat bahawa tapisan dari segi aspek kandungan itu banyak, ataupun kawalan-kawalan yang dikenakan dari segi penghasilan kandungan dan apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan. Berbeza dengan internet. Apa yang saya maksudkan apabila internet ini mendemokrasikan maklumat adalah sesiapa sahaja boleh jadi producer, sesiapa sahaja boleh membuat channel TV mereka sendiri. Apa yang kita lihat sekarang ni banyak berlaku di YouTube. Dan juga sesiapa juga boleh menghasilkan kandungan. Jadi apabila ini berlaku, peluang-peluang internet yang pada asasnya bertujuan untuk kita berkomunikasi telah menjadi sesuatu revolusi media yang kita panggil bergabung. Komunikasi dan penyiaran bergabung dalam satu platform internet. Dan di situlah kita lihat apabila kita bercakap tentang demokrasi, mendemokrasikan maklumat itu adalah untuk memasuki internet ini sebukannya sesuatu yang susah. Ia mudah dan murah. Jadi dari segi kalau kita bercakap tentang wartawan, wartawan ada etika kewartawanan. Tetapi di internet, di social media, sesiapa juga boleh jadi wartawan tanpa mengira ataupun mematuhi apa-apa etika dan sebagainya. Jadi laporan yang dibuat
tidak semestinya beretika ataupun mematuhi etika kewartawanan. Jadi di situlah kita lihat bahawa bila sesiapa yang boleh sahaja memasuki menggunakan internet dan media sosial, kita dapati sekarang ibu bapa pun baru lahir pun anak pun dah ada akaun media sosial mereka sendiri, betul tak kan? Dan sebab itulah apabila kawalan, dan satu aspek yang penting adalah kawalan dari segi ataupun pengesahan identiti tidak diperlukan, asalkan kita ada alamat email sudah memadai. Betul. Untuk kita ada satu presence di media sosial. Yang ketiga adalah kita boleh jadi sesiapa sahaja di dalam dunia cyber. Kita boleh jadi wanita, kita boleh jadi lelaki, kita boleh memilih apa yang ingin kita gambarkan. Kalau katalah saya seorang Melayu, saya nak gambarkan saya seorang Cina pun boleh. Jadi ini adalah apa yang kita katakan salah satu ciri internet adalah anonymity. Jadi kita boleh menjadi sesiapa sahaja mengikut apa niat kita untuk menggunakan platform media sosial ini. Jadi inilah perkara-perkara yang kita lihat apabila banyak berlaku penyamaran dan kepalsuan. Ini memudahkan elemen-elemen jenayah memasuki dalam ruang lingkup media sosial. Baik, bila bincang isu jenayah dalam dunia cyber ini banyak jenisnya. Jadi mungkin salah satu atau mungkin beberapa jenayah yang MCMC melihat ia sebenarnya serius untuk diberi perhatian. Okey. Apabila kita bercakap tentang jenayah, saya menyebut tentang kita berbicara tentang kepalsuan di internet, tajuk perbincangan kita, dan jenayah itu boleh dalam berbagai bentuk. Kita lihat satu jenayah yang bersifat keuangan. Okey. Yang kedua, jenayah yang melibatkan maruah dan harga diri. Dan yang ketiga, jenayah yang melibatkan transaksi perniagaan ataupun keuangan. Jadi ini adalah banyak yang berlaku. Tetapi apa yang kita lihat yang membimbangkan kita adalah jenayah yang berkaitan dengan love scam dan Macau scam. Ini yang kita dapati banyak berluasa dalam negara kita. Dan setiap hari ada akhbar, ada disiarkan mangsa-mangsa penipuan dalam talian ini. Tapi Tuan, kalau kita cakap pasal jenayah love scam, Macau scam, saya rasakan ia baru beberapa tahun berlaku, tapi evolusinya sangat cepat. Okey, betul. Itu saya tidak nafikan kerana satu adalah apabila ramai orang menggunakan internet, mereka terutamanya platform media sosial, banyak perkara yang dikongsikan. Okey, banyak perkara yang dikongsikan. Yang kedua sekarang ni adalah maklumat peribadi kita banyak juga terdedah. Betul. Jadi apabila kita melayari internet ataupun menggunakan media sosial, satu bagi penjenayah ini adalah peluang untuk mereka melombong maklumat. Melombong maklumat ini maksud saya adalah dia dah tahu saya lebih umur kita dah berapa, umur berapa, minat, status keuangan kita macam mana, rutin harian kita bagaimana, siapa kawan-kawan kita, siapa saudara mara kita, siapa ahli keluarga kita. Jadi kita penjenayah ini telah tahu sedikit sebanyak tentang profil. Dan apabila kita bercakap tentang profil individu kita yang kita dedahkan apabila umur, secara umumnya kita tahu
apabila kita telah mencapai umur 55 tahun ataupun 60 tahun, di situ dikedudukannya dalam kebanyakan keadaan mereka yang bekerja telah ada cukup simpanan. Simpanan sama ada di KWSP dan pada masa itu juga boleh dikeluarkan, telah boleh dikeluarkan. Ada juga ada yang menyimpan di tabung haji. Ada juga akaun pelaburan. Jadi ini profil-profil ini telah dilombong ataupun telah dikenal pasti dan apa kelemahan-kelemahan ataupun kesukaan kita. Ataupun adakah kita orang yang nakal. Jadi apa yang dipancing kepada kita ataupun ada yang disajikan kepada kita adalah melihat kepada apa yang kita suka ataupun apa kelemahan kita. Jadi begitulah sebagai contoh, kalau love scam tu mungkin dia melihat bahawa orang-orang yang kesunyian. Jadi ini profil orang-orang kesunyian dia ada. Jadi itu jadi boleh menjadi mangsa love scam. Bagi mereka yang nakal ni, dia pancing-pancing lah. Ajak berkenalan dan sebagainya. Untuk lelaki lah, ajak berkenalan dan sebagainya, nak cuba-cuba nakal. Tapi akhirnya terperangkap dengan ugutan akan mendedahkan kelakuan tidak sopan mereka yang telah mereka buat untuk didedahkan kepada ahli keluarga dan rakan-rakan. Jadi ini yang menimbulkan ataupun membuatkan ramai orang menjadi mangsa. Betul. Kalau ikut kepada modus operandinya, menggunakan ugutan dan sebagainya. Ada juga mereka yang menggunakan nama-nama seperti mungkin nama sesetengah organisasi atau sesetengah pihak bagi menguatkan yang mereka adalah nama seperti yang dinyatakan, mungkin dari pihak mahkamah dan sebagainya. Mungkin MC boleh jelaskan modus ini. Itu yang kita katakan dalam banyak keadaan, ya. Dalam banyak keadaan dia melibatkan mereka yang terpengaruh dengan duit dah banyak, nampak skim pelaburan. Jadi dia akan gunakan nama-nama besar seperti ahli perniagaan Tan Sri Vincent Tan ataupun pengasas AirAsia ataupun mereka-mereka yang telah mencapai tahap kejayaan keuangan yang tinggi. Jadi mereka akan mengatakan bahawa saya ada rahsia pelaburan orang-orang yang berjaya ni. Jadi labur bersama saya. Jadi itu yang dia memetik nama menggunakan kredibiliti tokoh-tokoh tertentu untuk menarik orang supaya menyertai sama ada skim pelaburan ataupun apa-apa bentuk penipuan keuangan yang mereka jalankan. Termasuklah pelaburan dalam Bitcoin. Sebenarnya mungkin individu tersebut tidak pun terlibat dalam perniagaan Bitcoin, tetapi mereka dikatakan terlibat dalam Bitcoin dan pelaburan inilah yang menyebabkan mereka bertambah-tambah kekayaan mereka. Jadi pengaruh-pengaruh ini mereka petik nama individu-individu yang berjaya ini supaya orang yakin dengan pelaburan ataupun apa-apa juga tawaran pelaburan yang mereka sajikan kepada pengguna. Jadi ini kita lihat bahawa satu lagi aspek yang ramai tidak sedar bahawa penggunaan salah satu kepalsuan, penggunaan memetik nama individu-individu yang berjaya supaya memberi keyakinan kepada orang bahawa ini adalah resepi kejayaan tokoh-tokoh berjaya ini. Jadi turut serta bersama mereka supaya anda juga boleh berjaya macam mereka. Betul. Kalau kita cakap pasal dunia cyber ini, saya sendiri secara personalnya pun nak menggunakan platform media sosial atau dunia cyber sekarang kita takut. Sebab mungkin dari segi ugutan-ugutan atau menggunakan identiti-identiti yang meyakinkan mereka adalah dari pihak berkuasa dan sebagainya. Ini merupakan satu ugutan atau mungkin anda sebagai pengguna perlu sentiasa berwaspada untuk mengenal pasti akaun-akaun palsu. Nanti kita akan kongsikan bagaimana anda sebagai pengguna boleh mengenal pasti akaun-akaun palsu atau mengelak daripada berlakunya jenayah cyber ini.
Terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya di Bicara Naratif. Tadi kita mengangkat dari segi bagaimana evolusinya jenayah cyber ini. Kalau kita patah balik pada 20 tahun yang lalu, itulah di mana internet dibangunkan. Tetapi kini pembangunan ini dimanipulasikan atau diambil kesempatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan platform ini sebagai platform jenayah atau mengaut keuntungan dari kelemahan-kelemahan sesuatu platform. Tadi Tuan ada terangkan berkaitan dengan banyak jenis jenayah berlaku dari segi jenayah cyber. Tetapi kita sebagai pengguna sendiri nak mengenal pasti akaun-akaun palsu atau penipuan-penipuan ini kurang. Mungkin dari segi pengetahuan yang kurang atau mungkin maklumat dari MC-MC yang perlu disampaikan kepada pengguna internet. Okey, apabila kita bercakap tentang bagaimana apakah ciri-ciri sesuatu akaun palsu itu, kita yang paling penting adalah dua perkara ya. Perkara pertama adalah kita lihat sejarah akaun itu ataupun profil akaun itu sendiri. Sama ada akaun itu dia telah lama berada di social media atau dia baru sahaja wujud. Ya? Itu perkara yang pertama. Yang kedua, dari segi profilnya adalah kita lihat sama ada profil yang dinyatakan, sama ada gambar atau deskripsi profil tersebut, status dan sebagainya, ada tak ciri-ciri yang meragukan. Meragukan di sini sebagai contoh, dia seorang pencinta alam, tetapi profil ataupun cerita kandungan yang dikeluarkan tak ada pun aktiviti yang menunjukkan dia terlibat dalam perkara-perkara yang menunjukkan cinta kepada alam. Jadi mungkin dia menghasilkan kandungan-kandungan dia tak ada langsung berkaitan dengan alam sekitar. Dia cerita mungkin cerita pelaburan ataupun cerita-cerita yang tidak berkaitan langsung dengan apa profil mereka itu sendiri. Yang kedua adalah dari aspek kandungan. Kandungan ni kita semestinya kandungan itu berkait rapat dengan profil, ataupun kandungan itu tidak ada elemen-elemen yang logik tentang sesuatu perkara, ataupun dia hanya membincangkan satu perkara saja. Kandungan dia skema. Skema di sini maknanya kalau dia bincang tentang politik sahajalah kandungan dia, atau dia bercerita ekonomi mungkin dia pakai ekonomi. Tetapi dari situ kita akan dapat lihat sama ada kandungan yang mereka hasilkan itu adalah kandungan sendiri atau mereka ambil daripada tag daripada orang lain sahaja, tapi hasil kandungan sendiri tidak ada. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita lihat. Satu, kandungan. Yang kedua tadi saya sebut profil. Yang ketiga adalah behavior ataupun kelakuan dia semasa berada di internet. Kelakuan ini bermaksud begini ya. Adakah dia sentiasa berada dalam talian? Maknanya tak tidur, tak makan, tak tidur, sentiasa ada posting ataupun sentiasa ada respon kepada mana-mana posting. Jadi secara umumnya, hakikatnya kita sebagai manusia ada masa untuk bekerja, ada masa untuk berehat dan juga menjalankan aktiviti lain, tetapi keberadaannya di internet itu seolah-olah dia 24 jam tidak tidur. Jadi itu satu lagi perkara-perkara yang kita lihat ciri mengenali akaun palsu. Selain daripada itu juga dari segi behaviornya adalah sama ada consistently, tadi saya cakap dia berterusan macam tak tidur dan sebagainya. Tapi ada masanya akaun palsu ni dia terperam. Dia timbul apabila ada agenda yang hendak dibawa. Ya. Saya ambil contoh apa yang berlaku adalah yang berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan hate speech ataupun ucapan kebencian. Jadi apabila sesuatu isu perkauman timbul,
dia akan muncul. Dia akan muncul dan dia akan ceritalah, membuat provokasi dan sebagainya. Dan ada kalanya mereka ini buka akaun satu dan mereka akan hit and run. Hit and run ni maksud saya adalah mereka bangkitkan isu-isu yang panas, sama ada penghinaan kepada agama ataupun penghinaan kepada perkauman dan sebagainya. Mereka keluarkan satu posting, lepas tu mereka tutup akaun dan senyap. Diam selepas kekacauan. Jadi bagi mereka ataupun kita yang masyarakat biasa, apabila diprovokasi, mereka akan menjawab. Jadi di situlah timbul polemik ataupun marah dan sebagainya. Ada yang bersifat ugutan dan diviralkan. Jadi ini perkara-perkara yang kita lihat. Satu lagi aspek, sama ada akaun tu dia timbul ataupun tenggelam. Timbul tenggelam. Dia ada isu baru dia muncul. Tapi kalau kita biasa, pengguna yang biasa, kita akan sentiasa keberadaan kita mungkin 2 jam, 3 jam atau 4 jam, ataupun dalam seminggu mungkin 4-5 hari. Ada yang hari yang kita tak sentuh langsung kita punya akaun. Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh memberi trigger point kepada kita supaya kita lebih berhati-hati dengan akaun-akaun, pemilik akaun yang sebegini. Baik. Media sosial berbagai jenis atau internet itu sendiri sebagai platform penyampaian maklumat, platform komunikasi. Tapi kini kalau kita bincang dari segi berita palsu, sukar untuk dibendung, kerana kalau kita ikut kepada laman berita atau laman sesawang yang menyediakan atau membekal berita-berita terkini itu sangat banyak, Tuan. Betul. Jadi bagaimana MCMC melihat kepada lambakan laman yang membekalkan berita? Kita, seperti saya katakan tadi, internet ini dan media sosial ini mendemokrasikan maklumat. Tetapi apakah anugerah yang paling besar yang Tuhan bagi pada kita? Iaitu anugerah untuk memilih. Itu anugerah yang paling besar. Jadi keberadaan berita-berita palsu ataupun saluran-saluran yang menyalurkan berita-berita palsu ini adalah untuk kita membuat penilaian. Tentang sesuatu isu itu, sama ada apa yang kita gambarkan ataupun apa yang mereka bawa itu benar ataupun palsu. Kita bukan cakap satu aspek palsu ni adalah memang betul-betul palsu. Tetapi dia ada yang dia putar belit, dia mix, dia campurkan antara yang palsu dan tokok tambah. Ada juga apa yang kita panggil malicious disinformation. Maknanya dia memang niat jahat untuk menyebarkan berita palsu. Jadi dalam perkara inilah apabila kita bercakap tentang kepalsuan di internet ni, dia ada banyak niat untuk sama ada untuk membuat kacau bilau ataupun menyelewengkan orang, dan juga sama ada dia memang innocently, dia tak mungkin tidak berkemahiran atau kurang pengetahuan, dia cuma kongsi saja apa yang kita dapat. Jadi kalau kita lihat daripada pengamatan kami, kita telah ada portal sebenarnya .my untuk menangani berita-berita palsu ni, dan kita lihat bahawa 38.6% daripada kandungan yang kami terima adalah berkaitan berita-berita palsu yang berkaitan dengan tabir urus kerajaan. Okey, 38.6%. Jenayah 14.3%. Okay. Kepenggunaan 13.6%, kesihatan 13.7% dan juga keselamatan 0.8%. Jadi apa yang atas sekali? Yang atas sekali adalah takbir urus. Yang kedua adalah jenayah. Yang ketiga adalah kepenggunaan. Jadi apa yang ingin saya nyatakan di sini adalah
bila bercakap tentang akaun palsu, berita palsu ini, ia melibatkan bahawa keyakinan kita kepada institusi. Institusi sama ada institusi kerajaan ataupun agensi-agensi penguatkuasa dan sebagainya. Jadi apabila terhakisnya sesuatu kepercayaan itu, di sinilah timbul keadaan di mana rasa curiga antara kerajaan dan rakyat itu timbul dan mengakibatkan kecelaruan pemikiran rakyat tentang sesuatu perkara. Tetapi selain daripada itu satu aspek dari segi perjalanan urus tadbir negara. Dalam aspek yang kedua adalah kerajaan pada masa ini banyak memberikan bantuan sara hidup, bantuan prihatin nasional dan sebagainya. Begitu juga baru dilancarkan skim iSINA untuk KWSP. Jadi ada akaun-akaun palsu yang memetik inisiatif-inisiatif kerajaan ini bagi tujuan penipuan. Jadi takbir urus di situ bukan sahaja melibatkan ketidakpercayaan kepada institusi kerajaan, tetapi juga ada juga unsur-unsur penipuan. Jadi ini lagi menambahkan lagi rasa tidak percaya ataupun tidak yakin kepada institusi, dan juga ramai yang jika tidak berkemahiran ataupun tidak peka tentang kepalsuan yang berada di dalam media sosial dan internet ini, mereka akan terperangkap dan jadi mangsa. Ia seperti menambah api dalam sekam. Betul. Menambah atau menghangatkan lagi perbualan atau menghangatkan lagi isu-isu yang menjadi perbincangan rakyat dengan topik perbincangan waspada kepada kepalsuan di media sosial. Kalau kita bincang kepada apa yang berlaku hari ini, jenayah, pelbagai jenis jenayah, kalau ikutkan kepada kerugian bukan ringgit-ringgit, bukan puluh-puluh ringgit, malah ribu-ribu dan mencecah jutaan ringgit. Jadi bagaimana tindakan MCMC melihat kepada kerugian-kerugian yang dihadapi pengguna media sosial bagi mengenal pasti mereka yang menggunakan medium media sosial ini menyatakan kepalsuan atau menimbulkan kekacauan? Apa yang diambil tindakan dari MCMC? Okey, kita di MCMC kita melihat dua perkara penting yang kita telah laksanakan. Dari yang pertama adalah kita mengupayakan masyarakat dengan membangunkan portal sebenarnya.my bagi masyarakat menyalurkan maklumat dan mendapatkan maklumat yang sahih. Dalam portal sebenarnya.my juga, selain daripada berita palsu, kita juga ada ruang untuk menyalurkan kepada MCMC untuk tujuan pengesahan. Yang kedua, kita juga memperkatakan tentang kewaspadaan, tentang modus operandi skim penipuan ataupun apakah bentuk-bentuk penipuan yang ada berada dalam talian. Jadi kewaspadaan itu sentiasa kita war-warkan. Dari itu satu aspek untuk mengupayakan masyarakat. Dari segi pencegahan pula, kita telah mengambil tindakan untuk membatalkan lebih kurang 2.4 juta akaun, 2.4 juta talian telefon yang menggunakan pendaftaran palsu. Jadi ini satu lagi usaha kita, dan setiap akaun bagi penyedia perkhidmatan, ya, setiap pendaftaran nombor telefon yang palsu, mereka akan dikenakan kompaun sebanyak RM50,000 untuk satu nombor. Jadi itu dari segi untuk pendaftaran talian yang palsu. Itu akan diambil tindakan kepada penyedia perkhidmatan. Ya. Dan selain daripada itu, kita juga di peringkat rangkaian, ya, kita tahu sedia maklum bahawa ramai rakyat kita menerima panggilan-panggilan daripada
penjenayah cyber ni untuk melakukan jenayah makau, scam dan sebagainya. Di peringkat rangkaian syarikat telekomunikasi, kita telah bekerjasama dan telah menyekat panggilan masuk ke dalam negara kita sebanyak lebih kurang 1.4 juta panggilan. Jadi yang masih ada yang terlepas. Bukan kita penjenayah ni kadang-kadang dia ahead of dia ada ruang-ruang yang mereka boleh masuki rangkaian kita, tetapi kita telah lakukan yang terbaik. Dari masa ke semasa kita sentiasa membuat sekatan-sekatan panggilan ni yang daripada luar negara masuk dalam negara kita ya, untuk tujuan penipuan. Jadi ini juga bentuk pencegahan yang kita katakan bahawa telah kita lakukan. Tetapi akhirnya ada juga panggilan yang terlepas dan kita dapati memang ada mangsa. Apa yang boleh ataupun tindakan yang kita ambil adalah untuk pertama menyekat akaun-akaun palsu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bekerjasama dengan pihak PDRM untuk menjalankan aktiviti-aktiviti mengenal pasti individu-individu yang melakukan jenayah. Jadi dalam aspek ini kita lihat bahawa keberadaan akaun palsu itu memang sesuatu yang sukar untuk kita bendung. Tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana kandungan-kandungan yang bersifat palsu itu dapat kita bendung. Jadi dalam aspek inilah kita bekerjasama bukan sahaja dengan pihak PDRM tetapi juga Kementerian Perdagangan dalam hal ehwal dalam negeri dan pengguna dan juga Kementerian Kesihatan juga kita libatkan bersama untuk mengenal pasti apa-apa bentuk jenayah ataupun penipuan dalam talian, sebab sekarang ni ramai yang nak cantik, ramai yang nak kurus. Jadi adalah ubat-ubat yang tidak didaftarkan dijual berleluasa di Insta lah, di FB lah dan platform social media yang lain. Jadi ini juga satu bentuk kepalsuan yang mungkin masyarakat tak lihat itu, tetapi di peringkat agensi penguatkuasa bagi melindungi pengguna dan rakyat, kita sentiasa prihatin. Jadi apa yang saya maksudkan di sini adalah jenayah cyber tidak hanya melibatkan aspek-aspek keuangan sahaja, tetapi juga aspek-aspek kemudaratan kesihatan kepada masyarakat. Itu juga kami prihatin dan ambil tanggungjawab bersama agensi-agensi atau kementerian yang berkaitan untuk memastikan bahawa apa juga bentuk kepalsuan yang disajikan kepada masyarakat dapat ditangani secara bersama. Baik, kalau kita bercakap bagaimana mengawal kumpulan atau mungkin mereka-mereka yang melakukan jenayah melalui platform-platform media sosial, perlu kerjasama MCMC juga dengan pada mereka penyedia perkhidmatan seperti Facebook, Instagram. Jadi bagaimana MCMC melihat kepada hubungan ini dan bagaimana mencapai kepada satu persetujuan untuk kita meningkatkan dari segi kelemahannya dan sebagainya. Kita memang ini satu saya ingin juga mengatakan bahawa di peringkat penyedia platform seperti Facebook dan Instagram dan sebagainya, termasuk juga WhatsApp, kita sentiasa adakan perbincangan dengan mereka untuk memastikan bahawa jika ada akaun palsu, kita akan salurkan kepada mereka dan mereka akan tutup akaun tersebut. Satu lagi perkara yang mungkin ramai tidak sedar bahawa cabaran semasa kita adalah walaupun
nombor telefon itu tidak beroperasi lagi, tetapi jika masih didaftarkan dengan WhatsApp, WhatsApp itu masih boleh berhubung dengan menggunakan nombor tersebut. Jadi ini amatlah penting untuk kita bekerjasama dengan penyedia platform, kerana mereka akan bertanggungjawab untuk menyekat akaun-akaun tersebut daripada terus melakukan penipuan dan jenayah sebagainya. Begitu juga apa kita lihat bahawa terdapat juga unsur-unsur promosi perjudian dalam talian dan juga aktiviti yang lain yang kita bekerjasama dengan mereka untuk membuat sekatan. Baik, pembangunan dalam media sosial ini bergerak mengikut keadaan semasa. Pada tahun 2020, kita lihat pada awal pandemik ini pelbagai maklumat yang tidak sahih berleluasa dan panik berlaku. Kalau mungkin Tuan boleh kongsikan sikit apa sebenarnya tindakan MCMC dari awal pandemik sehingga hari ini untuk mengekang mereka yang menyebarkan berita palsu. Okey, di peringkat MCMC kita bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, kita dalam satu pasukan, kita panggil pasukan respon pantas, yang di mana setiap kali kita terima berita-berita palsu, kita akan sahkan dengan agensi yang berkaitan, dan secara pantas kita akan muat naik dalam portal sebenarnya .my, dan juga kita akan sebar luaskan kepada sebagai contoh RTM untuk disiarkan crawler, begitu juga stesen-stesen penyiar yang lain. Jadi kita secara aktif di pasukan respon pantas ini untuk menangani perkara-perkara ataupun berita-berita yang palsu ini. Jadi yang paling penting adalah kita boleh bertindak pantas, tetapi masih ada saya katakan bahawa rakyat mesti perlu berhati-hati, kerana terdapat juga akaun-akaun yang menyamar sebagai Majlis Keselamatan Negara ataupun CPRC ataupun Kementerian Kesihatan. Masih ada yang menggunakan logo ataupun kandungan-kandungan yang dipetik daripada yang dilihat seolah-olah akaun asli Majlis Keselamatan Negara atau Kementerian Kesihatan. Jadi ini lagi satu perkara yang kita rasakan penting untuk rakyat sedar, dapatkan maklumat yang sahih. Jadi mungkin kita apa yang kita bimbangkan adalah kita sebagai pengguna, kita hanya tahu menggunakan social media ini untuk berkomunikasi, mendapat hiburan ataupun berkongsi pengalaman. Tetapi apabila melibatkan perkara-perkara yang serius, yang rasmi, bagaimana kita nak kenal pasti? So salah satunya adalah apa usaha yang kita jalankan adalah kita membantu pihak sama ada kementerian ataupun agensi mendapatkan blue tick. Apabila ada tanda blue tick itu adalah official account untuk institusi ataupun individu yang mungkin berpengaruh, ataupun artis juga ada yang dapatkan blue tick sebab ada juga yang menyamar sebagai artis kan. Jadi ini yang kita lihat bahawa kita kena peka. Perkara-perkara ini nampak kecil, tetapi ia amat bermakna untuk melindungi diri kita daripada jadi mangsa penipuan, satu. Yang kedua, jadi mangsa yang menyebarkan berita palsu, sebab kita ambil petik daripada sumber yang tidak betul, ataupun sumber yang palsu yang kita petik, bukan sumber rasmi yang kita petik. Ia berbalik kepada perkongsian anda di media sosial. Kalau anda sendiri bebas berkongsikan maklumat peribadi anda, minat anda, rutin anda, itu mungkin menjadi asbab kepada berlakunya jenayah cyber ini. Banyak lagi kita akan kupaskan berbaki beberapa minit. Bicara Naratif akan memberi maklumat yang sahih di kaca TV anda. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Bicara Naratif, mengupas waspada kepalsuan di media sosial.
sosial. Kalau kita berbalik kepada kelemahan individu dan sebagainya, dari kelemahan mereka penyedia platform itu sendiri, kalau kita lihat kepada mereka yang mendaftar akaun dan sebagainya, ada kebebasan untuk meletakkan identiti siapa ingin kita letakkan. Mungkin daripada situ kurangnya atau sukar MCMC untuk mengenal pasti akaun palsu atau laman sesawang yang palsu. Mungkin MCMC boleh jelaskan peruntukan akta atau sebagainya yang mungkin dilihat masih lemah di negara kita. Saya tidak mengatakan bahawa kita akui bahawa apabila kita bercakap tentang teknologi dan juga undang-undang, pergerakan dia tidak selari. Tidak selari di sini ada bentuk-bentuk ancaman baru yang kita tidak lihat sebelum ini. Apa yang ancaman baru sebagai contoh banyak diperkatakan adalah buli cyber. Buli cyber tak pernah dulu tak ada buli cyber pun, buli sebegitu sahaja, tetapi impaknya sangat besar. Sehingga ada yang menjadi mangsa buli cyber ni membunuh diri. Jadi tekanan mental yang tinggi hasil daripada buli cyber. Tetapi secara umumnya kita tidak ada undang-undang khusus berkaitan dengan buli cyber ini. Jadi undang-undang itu tidak semestinya mendahului ataupun dapat bergerak selari dengan perundangan. Namun begitu, ramai yang tidak sedar bahawa ataupun mungkin mempunyai anggapan yang salah bahawa apa-apa yang mereka buat di internet ini tidak ada kesan perundangan terhadap mereka. Hanya sebab mereka mengatakan bahawa saya boleh jadi sesiapa saja, polis tak akan dapat, MCMC tak akan dapat kesan saya. Jadi saya tak ada masalah. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah apa-apa kesalahan yang ada perundangan berkaitan dengan satu kesalahan jenayah di alam nyata ini adalah juga satu kesalahan di alam maya. Jadi ini kita perlu lihat sesuatu yang penting. Fahami bahawa apa yang kita buat di dalam talian bukan bebas daripada cengkaman ataupun kebertanggungjawaban undang-undang. Undang-undang sedia ada, masih terpakai. Jika kita menyebarkan fahaman-fahaman ekstremisme, Daesh dan sebagainya, kita perundangan berkaitan dengan terorisme sama ada di bawah kanun keseksaan ataupun Prevention of Terrorism Act, POTA, masih terpakai. Walaupun kita menyebarkan ideologi berkaitan dengan keganasan ini, begitu juga sekiranya kita berniaga dalam talian menjual kosmetik yang tidak ada kelulusan daripada bahagian farmasi KKM, itu juga adalah satu kesalahan dan boleh diambil tindakan. Cumanya mungkin kita terlepas kerana tak ada orang mengadu. Jadi tapi apabila ada sesuatu aduan yang dibuat, maka tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan oleh pihak MCMC ataupun pihak polis ataupun agensi-agensi penguatkuasaan yang lain. Jadi di sini adalah kita apabila kita melayari internet, yang pertama adalah kita kena ingat supaya lindungi diri kita sendiri daripada menjadi mangsa penipuan dan juga daripada menjadi mangsa alat-alat provokasi daripada mereka yang berniat jahat, sama ada untuk menimbulkan ketidakpercayaan kita. Ini juga bergantung kepada apa yang dikongsikan di media sosial. Yang paling utama berkaitan bila kita bercakap dengan media sosial ni, apa yang penting adalah kandungan. Jadi kandungan itu boleh macam-macam lah. Mungkin ada yang kita lihat kita ingin lawak jenaka, tapi lawak jenaka itu mungkin menyakitkan hati orang lain. Jadi jika orang itu terasa atau kita ingat ini satu lawak jenaka, tetapi orang melihat itu sebagai ucapan kebencian,
Jadi ini aspek bila kita bercakap tentang kandungan dia, perspektif dia lain. Penerimaan masyarakat secara keseluruhannya tidak sama. Betul. Mungkin begitu juga kalau kita bercakap mengagung-agungkan keganasan. Yeah. Kita mungkin melawak sahaja kita rasa. Tetapi ada orang yang melihat ini satu bentuk ancaman. Kita ni sebagai satu ancaman. Jadi ini perkara-perkara yang kita lihat bahawa ada risiko perundangan di situ. Yang pertama, lindungi diri kita daripada menjadi mangsa penipuan. Dan yang kedua, elak diri kita daripada diangkut oleh penguatkuasa. Itu penting. Baik, kalau kita jelaskan, selain daripada tindakan MCMC sendiri mengekang masalah jenayah cyber ini, individu sebagai pengguna internet juga berpeluang untuk berkongsi maklumat kepada MCMC apa yang palsu, apa yang sahih. Mungkin MCMC ada jelaskan di mana platform yang boleh mereka kongsikan atau bertanya pendapat. Okay. Platform yang terbaik adalah pergi portal sebenarnya.my. Di situlah kita ada salurkan kepada kami untuk masyarakat menyalur tentang untuk semak. Yang kedua adalah untuk bagi tip off kepada kami. Tip off kepada kami adalah supaya kita mengambil peranan dan tanggungjawab bersama untuk, saya rasa ini scam. Boleh tak MCMC tolong siasat atau tengok betul ataupun tak. Jadi kita telah memainkan peranan kita untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Jadi bila bercakap tentang social media ni, syaratnya dia seperti kelompok masyarakat. Social media adalah apa yang kita di-enforcekan ataupun dikuatkuasakan oleh komuniti. Jika komuniti mengambil tanggungjawab, kalau dulu kita di kampung, penghulu dan sebagainya, mereka akan jaga komuniti mereka. Jadi mana-mana tingkah laku yang tidak bersesuaian, orang tu mungkin akan disisihkan ataupun dikeluarkan daripada komuniti tersebut kerana tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat. Jadi apabila kita bercakap tentang norma-norma masyarakat, kita sebagai ahli masyarakat harus memainkan peranan yang sama. Penguatkuasaan undang-undang itu bukan penyelesaian yang menyeluruh. Penyelesaian yang menyeluruh adalah semua orang tanggungjawab menggunakan internet secara berhemah. Dan yang pertama dan yang kedua adalah banyak sebenarnya yang kita ingin lakukan supaya masyarakat ini memajukan diri mereka untuk satu menggunakan internet sebagai platform digital ekonomi digital. Di situ peluang yang amat banyak. Yang kedua adalah lambatkan ilmu di situ. Itu apa yang ini memudahkan kita untuk lifelong learning. Tetapi apa yang kita buat, berapa banyak perkara-perkara sebarkan kebaikan, memajukan diri kita, menambahkan ilmu kita, tak ramai. Ataupun kita tidak ke arah itu. Jadi kita harus, apabila kerajaan menyediakan infrastruktur komunikasi dan memberikan insentif untuk masyarakat terlibat sama dalam ekonomi digital, peluang harus diambil. Kenapa kita masih menggunakan social media untuk melaga-lagakan orang, menghina orang ataupun memperkatakan buruk tentang orang lain. Kenapa perkara-perkara negatif ini yang masih mengungkung minda kita? Kita harus bebaskan supaya internet ini adalah untuk kebaikan. Jadi kita harus ambil peluang yang disediakan. Masa mencemburui kita. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak soalkan sebab saya sendiri pengguna internet. Setiap hari maklumat atau apa-apa info yang kita inginkan, kita akan sentiasa cari di laman internet. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Tuan Zulkarnain Muhammad Yassin, Ketua Pegawai Kawal Selia MCMC, perkongsian yang menarik. 1 jam tak cukup, Tuan. Apa yang boleh kita kongsikan di sini, ia berbalik kepada diri anda sendiri sebagai pengguna media sosial. Kita perlu menjadi pengguna yang bijak. Saya tinggalkan anda dengan selamat malam. Assalamualaikum.